Baik, kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca ummul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabil izam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah SWT mengangkat orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridullahu bi khairan yufaqihu din." Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah SWT akan kebajikan, nescaya diberikan kepahaman di dalam agama, insyaallah. Baik, yang dihormati imam kita Ustaz Hafiz, tak juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau ada, tak ada fungsi, tak pernah hadir. Kemudian jawatan kuasa pernah hadir kan? Pernah ke tak pernah hadir? Pernah dulu lah. Pernah dah mudah. Sial guys, sahabat kita tu sibuk. Sibuk sahabat kita tu. Sebenarnya jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala sekali lagi memanjangkan usia kita, maka dapat kita meneruskan ubudiyah, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Jadi malam ni kita baca kitab Bidayatul Hidayah kan. Bidayatul Hidayah, bidayah maknanya permulaan, hidayah petunjuklah, yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Hujatul Islam. Jadi kita sedekahkan pahala kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ila ratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ruhi Imam Al-Ghazali Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Baik, Imam Ghazali ini kita kenal lah, memang terkenal lah Imam Ghazali ini. Banyak kita kitab yang dikarang Imam Ghazali. Kitab yang muktabar, yang besar itu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, kan, menghidupkan agama. Itu kitab Imam Ghazali dah. Kan tetapi kitabnya itu banyak juga dipecah-pecahkan, disyarahkan oleh ulama-ulama lain lah. Mana kalau tak syarah pun mereka ringkaskan. Kerana Imam Ghazali kitab Ihya itu panjang lah.
Itu berpuluh tahun mengaji pun tak habis Ihya Ulumuddin tu. Berjilid-jilid kan. Apalagi kalau kita duduk, bukan duduk di pondok, kita duduk luar ni, memang susah nak tamatkan kitab Ihya Ulumuddin tu, banyak sangat. Kitab Ihya pun ya, nak mengambil ni tak berapa kali kuliah baru habis. Penawar hati yang kita pun juga nak ambil kan. Gitu lah. Baik. Kita tasawuf ni banyak kita tasawuf. Antaranya itulah Bidatul Hidayah ni. Ada lagi kitab apa tu? Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembangi. Itu kitab tasawuf. Itu juga kitab Muraki Ubudiyah. Kitab Muraki Ubudiyah pun tasawuf juga lah. Lepas tu kitab Hikam. Kitab Hikam tinggi lah. Itu pun buat tasawuf juga. Kitab Hikam tu tak semua orang yang boleh mengajar kitab Hikam ni. Tapi alhamdulillah lah, saya mengajar juga kitab tu di Masjid Tengku Besar Tampin tu, kuliah subuh. Kitab Tatabani dah separuh dah mengajar kita tu. Kitab Hikam. Okey. Kitab apa lagi? Kitab Jauhar Marhub. Kitab Jauhar Marhub ni pun tasawuf jugalah. Yang dikarang oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Itu masuk dalam bab tasawuf jugalah. Gitu. Hidayatus Salikin, Sir Salikin. Sir Salikin tu 2 jilid tu. Sir Salikin tu ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. 1 jilid pun tebal ni. Dia ada 2 jilid. Kita jauhilah Sir Salikin. Pengarangnya saya tak ingat nama pengarang dia. Itu pun puas juga nak habiskan kalau ngaji kitab Sir Salikin. Ada tempat tertentu je ngaji kitab Sir Salikin tu. Banyak insya-Allah. Baik. So nama sebenar Imam Ghazali ialah Muhammad bin Muhammad. Nama sebenarnya Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hamid bin Abdul Amin. Itu namanya sebenarnya. Kenapa dinamakan sebagai Al-Ghazali? Kerana dinisbahkan kepada ayah dia. Disebabkan kepada abah ayahnya, yang ayahnya itu kerjanya ialah memintal bulu kambing biri-biri. Jadi orang memintal bulu kambing biri-biri ini namanya Al-Ghazal. Jadi sebabkan ayah tu kerjanya memintal bulu biri-biri, maka orang gelarkan dia Al-Ghazali. Orang gelarkan dia sebagai Al-Ghazali. Dan Al-Ghazali ini dilahir di satu tempat bernama Tusi di Khurasan. Itu nama tempat dia. Al-Ghazali ini. Okey, kemudian kitab yang dikarangnya Al-Ghazali ini lebih kurang dalam 300 buah kitab. 300 buah kitab yang dikarang. Tapi kitabnya banyak dibakar. Ketika kerajaan Mongol dahulu, kerajaan Mongol datang menjajah kerajaan kata Islam di Baghdad. Jadi kitab-kitab banyak yang dibakar dan dihanyutkan ke sungai dan sebagainya. Jadi tak banyaklah kitab Imam Ghazali itu yang masih tinggal lah. Macam tu. Asalnya banyak karangan dia. Lebih 300 buah kitab, insya-Allah macam. Kerjanya mengarang kitab je. Ulama-ulama dulu kan. Baik. Kita lihat mukadimah dia. Kita lihat sebelum masuk tajuk pertama, kita lihat mukadimah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Mukadimah dengan nama Allah yang amat murah lagi maha mengasihani. Segala puji bagi Allah, sebenar-benar pujian. Selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, iaitulah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga baginda dan para sahabat dan juga pengikut-pengikutnya. Jumpa tak tu? Jumpa macam tercari-cari tu.
Muka surat 13. Saya 13 lah. Itu 13. Ha? Muka surat 1. Dia dah 3 boleh dah. Dia sebab dia ada depan-depan lagi macam tu. Mukadimah Lepas tu dia ketahuilah. Wa'lam, ketahuilah olehmu. Kalau bahasa Arab ni wa'lam lah. Ketahui olehmu. Wahai saudaraku yang sangat berminat dan punya perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa dahaga terhadap ilmu pengetahuan, seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu itu untuk berlumba-lumba atau mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu. Nampak? Ni pasal niat ni. Niat untuk ilmu. Innamal a'malu binniyat. Setiap orang itu di atas niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya berdasarkan niat. Niatlah yang memisahkan antara perkara adat dan juga perkara ibadat. Niat yang baik dapat pahala. Niat tak baik habis kosong macam tu lah. So apakah tujuannya tuan-tuan belajar? Adakah nak tunjuk ke orang kita ni hebat? Adakah kita ni belajar kerana nak berdebat dengan orang, berhujah dengan orang dan sebagainya, ataupun nak tundukkan orang dalam berilmu? Jadi sebenarnya Imam Ghazali tu orang tu mengaji tak betul lah niat dia. Tak boleh niat. Ulang balik, wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat terhaga terhadap ilmu, seandainya engkau berniat, nampak? Berniat dengan mencari ilmu untuk nak berlumba-lumba, untuk mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu. Mana nak orang ni perhatikan, condong pada dia, dan nak menghimpunkan duit, kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu sendiri. Masya Allah, tuan-tuan. Dan di samping itu nak membinasakan dirimu sendiri. Pertama, orang ni diibaratkan seperti menghancurkan agama dia, ataupun meruntuhkan agama dia, ataupun yang kedua nak binasakan dirimu sendiri, dan menjual akhirat itu untuk mendapatkan harta dunia. Maka penjualanmu itu tuan-tuan adalah hukumnya rugi. Rugilah penjualan kita tadi. Macam orang berniaga kan, orang berniaga sudah tentu nak untung. Tapi kalau kita niat mengaji ni kerana nak tunjuk ke orang, tunjuk kita ni hebat, kita ni bagus, sebenarnya kita kan macam orang berniaga kan, tapi tak ada untung. Berniaga tak ada untung, rugi je. Rugi kan. So siapa nak berniaga macam tu? Kita berniaga sudah tentu nak untung kan. Macam tu. Dan perniagaanmu itu porak-peranda. Dah porak-peranda pula, kacau bilau. Dan gurumu yang mengajarmu itu adalah dikira menolongmu dalam berbuat maksiat, dan juga akan merasakan kerugian dia. Merasakan kerugian kan. Itu antara tujuan untuk ilmu. Ini dalam konteks tasawuf ni. Sebab tasawuf ni mengaji penting. Kalau orang mengaji tasawuf, orang tak mengaji tasawuf, tu yang tu dia niat untuk belajar, dia niat belajar ni untuk nak dapat ijazah, nak dapat degree, nak dapat master, PhD, nak dapat profesor tu, profesor ni dan sebagainya. Tu je tujuannya. Bukan kerana nak menghilangkan kejahilan dia, ataupun untuk nak mengawal harta kekayaan dunia, kemewahan dunia dan sebagainya. Itu kalau dalam bab fiqh sesuai dah tu, bab fiqh. Tapi bila kita mengaji tasawuf, tak boleh lah niat-niat macam tu. Bismillah lillahi ta'ala, kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham Tetapi ialah dalam dunia zaman sekarang ni, kalau tak ada duit, semua tak boleh jadi, tak?
Itu sebabnya kalau kita mengajar orang pun tentu nakkan bayaran juga. Kalau tak ada bayaran, macam mana siapa nak datang mengajar? Betul tak? Tapi kalau tok guru tu kan, tak tahulah macam mana dia orang hidup. Tok guru tu hebat-hebat kan? Dia tak ada minta bayaran apa-apa. Keto tak ada kan? Tapi mana datang keto? Keto tak ada, tiba-tiba ada keto. Ada orang sedekah lah. Ada orang sedekah, ada orang sponsor, ada orang wakaf kan, dan sebagainya itu tak? Macam tu. Baik. Kemudian ketika itu guru yang mengajarmu itu laksana orang yang menjual pedang kepada perompak. Faham tak? Jadi orang kalau belajar mengaji untuk supaya dapat kekayaan harta dunia kan, supaya dia hebat, dia ni bagus daripada segi sudut pandangan manusia, samalah seperti orang yang menjual pedang. Orang jual pedang pada perompak. Apa terjadi pada pedang itu? Orang jual pedang pada perompak. Apa terjadi pada pedang? Adakah dia jual pedang tu ke orang lain pula? Sudah tentu perompak akan menggunakan pedang itu untuk membunuh orang yang menjual pula. Masya Allah tuan. Bukan pedang aja, pagang, pistol. Seseorang itu menjual pistol ataupun napang kepada perompak. Si A menjual senapang kepada perompak. Apa terjadi pada si A? Sudah tentu si A akan ditembak oleh perompak. Ditembak akan perompak kan? Macam tu. Kerana perompak pun takkan dia mungkin dia tak nak bayar dah. Perompak namanya sudah tentu dia nak free. Orang yang menjual pistol kan, sudah tentu dia nakkan duit. Tapi perompak kata tak payah dah, bagi duit kau duit dah. Biasa dia bagi senapang dah. Kan? Dia tembak kan, habis semua senapang di kau boleh. Dijual pula senapang dekat dia pula. Kan? Itulah ibaratnya perompak. Macam tu. Tapi ada tak perompak baik? Perompak baik ada tak? Siapa? Pendiam botak cin. Pendiam botak cin. Ya kan, botak cin. Bukan Zorro ke? Zorro lah. Zorro tu dia kira perompak yang baik. Dia merompak harta orang kaya ni, kemudian dia bagi pada orang miskin. Okay? Itu pun betul tak cara tu? Agak-agak betul tak cara Zorro tu? Tuan-tuan, dia merompak harta orang kaya dan dia bagi pada orang miskin. Tak betul Zorro kata betul. Zorro kata betul. Baik, insya-Allah. Baik, seterusnya sabda Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan fiha. Man ana ila ma'siyatin, barang siapa yang membantu seseorang di atas maksiatan, di atas mengerjakan maksiat, walau bisyatrin kalimat, walaupun dengan satu kalimat ni tuan-tuan, kana syarikan lahu fiha, nasaya adalah dia bersekutu baginya. Jadi orang itu bersekutu baginya. Sabar dengan hadis ini, hadis yang berbunyi man dalla ala khairi ka fa'ilihi wa man dalla ala syarri ka fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan di atas satu kebaikan, samalah seperti orang melakukan. Itu juga orang yang menunjukkan di atas kejahatan, sama juga dengan orang yang melakukan tadi. Tidak akan kurang pahala ataupun dosanya walaupun sedikit pun. Macam mana orang yang melakukan kejahatan itu, sama ada dia membunuh orang ke mencuri dan sebagainya, maka dia dapat dosa. Itu juga orang yang menunjukkan ke atas sebab jahat tadi, atau membantu dia pula buat jahat. Sedangkan Islam menekankan kita bantu-bantu dalam perkara kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bantu-bantu dalam perkara kebajikan dan takwa, jangan bantu-bantu dalam perkara dosa dan juga maksiat. Baik. Seterusnya tuan-tuan, dan kalau niatmu dalam cari ilmu untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan nak mencari hidayah,
bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka naklah engkau bergembira. Jadi kalau kita cari ilmu tuan-tuan, kerana nak cari redha Allah Ta'ala, bukan semata-mata nak pandai bercakap, pandai berhujah, pandai pidato. Okay? Jadi sesungguhnya orang ni bergembiralah. Orang ni layak sebagai orang bergembira. Macam tu. Kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada dalam lautan semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Masya Allah. Itu kelebihan untuk ilmu ni. Sebabnya kan, saya selalu cakap, burung di udara dan ikan di lautan memohon keampunan kepada orang yang di dalam pengajian ilmu. Macam tu. Dan Nabi juga pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamis bihi ilma saharallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan akan sebagai satu jalan, kan, dengan tujuan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Ta'ala memudahkan baginya satu jalan ke syurga. Allah Ta'ala memudahkan baginya satu jalan ke syurga, tuan-tuan. InsyaAllah. Macam tu. Baik, kalau ada tuan-tuan ada masa kelapangan, carilah ilmu. Tapi umur dah tua-tua ni susah sikit lah. Kalau muda-muda ni sesuai lah kita mengaji jauh. Mengaji ke Mesir ke, ataupun mengaji ke Indonesia ke petani ke kan, mengaji ke India ke, mengaji ke Madinah ke kan, mengaji ke Maroko kan. Ini sesuai orang muda-muda lah mengaji. Sebab orang muda ni kita galakkan mengaji lah jauh. Mengaji jauh. Dah tua ni susah sikit, komitmen banyak. Jadi tuan-tuan datang mengaji ni pun dah satu kelebihan jugalah. Kan? Macam tu. Kaki dah sakit. Tapi ada juga tuan-tuan orang pencen, dia buat macam pondok, kan? Biar di pondok-pondok lah. Biasa kalau di pondok-pondok tu memang disediakan satu tempat siapa yang nak pondok, orang pencen lah. Ada orang pencen, dia habiskan masanya di pondok, di pesantren, dia habiskan masa di situ. Dia mengaji lah 10 tahun ke 20 tahun, balik tu alim lah. Baik, seterusnya. Tetapi sebelum itu naklah kau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Dan bagi hidayah itu ada bidayah dan ada nihayah. Okay? Tetapi ulang balik, dan tetapi sebelum itu naklah kau ketahui bahawa hidayah itu diumpamakan buah pada ilmu. Setiap benda tu mesti ada buah dia. Ibarat seperti sebatang pokok kan. Pokok, tuan-tuan tanam pokok tapi tak ada buah. Buah masa tak? Buah masa lah. Apa hukumnya pokok yang tak ada buah? Hukumnya tebang lah kan. Waktu tuan-tuan beli benih tu, bukan mari lagi penjual tu cakap, oh ni bagus ni tuan, ni kata buah hai robek so ni kan. Dia tunjuklah buah pokok yang lobat tu sambil dia jual tu. Itu pun balilah tanam, besar, tak berbuah, bengang betul lah tuan. Terlampau banyak sangat baja pun masalah juga kan. Kurang baja pun masalah juga. Makanan naik pun satu juga. Ada orang kata tangan kau ni tak berbondong dia. Tangan kau ni tak sesuai untuk tanam. Tangan tak sejuk kan. Apa yang kau buat memang kalau kau tanam pun kalau tidak pun matilah pokok tu dia. Baik. Jadi sebelum itu naklah kita ketahui bahawa hidayah itu ada buah kepada ilmu. Dan bagi hidayah itu pula ada bidayah. Bidayah mana permulaan. Dan ada nihayah. Bukan nidayah nihayah. Nihayah. N-I-H-A-Y-A. Nihayah. Nihayah mana kesudahan. Dan ada zahir dan ada pula batin. Dan kau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah
kesudahan hidayah, dan kau tidak akan dapat menyelami batin hidayah kecuali setelah engkau selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkaitan dengan zahir hidayah. So mana niat kita lah, niat dan tujuan kita. Apa niat dan tujuan kita belajar? Tak? Itu juga kalau kita nak menjadi, kita nak jadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 perkara kan yang kita kena tahu. Kalau kita nak dekat pada Allah, pertama mesti ada takhalli. Lepas tu tahalli, lepas tu tajalli. Kan? Tak dekat lagi Allah Ta'ala, mesti ada takhalli. Takhalli mana mengosongkan jiwa, raga kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tak elok, sifat-sifat buruk, perangai dan sebagainya. Itu namanya takhalli. Kemudian tahalli. Tahalli ni mana kita masukkan pula sifat baik. Tadi kita kosongkan, lepas tu kita masukkan pula sifat-sifat baik kepada dalam diri kita. Okey. Kemudian tajalli. Tajalli ni Allah Ta'ala datang pula pada kita. Allah Ta'ala bantu kita lah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Asal mana tajalli ni terang jelas. Falamma ketika Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya, falamma tajalla rabbahu lil jabal, ketika Allah Ta'ala menunjukkan dirinya kepada gunung, maka pecahlah gunung tu kan. Itu pecah asal perkataan, itu asal perkataan tajalli tu. Baik, dalam kitab ini saya akan sebutkan bidayatul hidayah, permulaan jalan hidayah, supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Ya, jadi kenapa musannaf ni, pengarang kitab Al-Ghazali ni, dia namakan kitabnya Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Kenapa? Kerana kita ni nak masuk kepada jalan-jalan tasawuf. Nampak? Jalan-jalan sufi ataupun jalan tasawuf. Kita baru nak masuk lah ni. Macam tu. Bila dah masuk tu macam-macam lagi lah kita jumpa. Ini baru kitab mula ni, kitab matan. Kitab permulaan mengaji dia. Sepatutnya mengaji kitab ni dulu, baru kita mengaji penawar hati. Ini kita ngaji penawar hati, baru ngaji kitab dulu. Boleh juga, tak ada masalah. Boleh kan? Macam tu. Baik. Jadi kitab ini, dia kata, dalam kitab ini saya sebutkan bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah, supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu sejauh mana hati kita ni kan, sama ada jauh dari kita, hati kita daripada Allah ataupun hati kita dekat pada Allah. Kita boleh tahu sendirilah. Seseorang itu dia lebih tahu terhadap dirinya, orang lain kadang tak tahu. Kan? Tingkatan macam mana ilmu tuan-tuan terhadap Allah Ta'ala, keyakinan tuan pada Allah Ta'ala setakat mana? Tuan-tuan je tahu, kita tak tahu, orang lain tak tahu. Betul tak? Seandainya kau dapati ilmu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya dan dia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah, penghujung hidayah, sehingga engkau mampu mengharungi lautan luas, lautan ilmu yang sangat luas. Itu sebabnya tentang Imam Ghazali dia ada gelaran tertentu lah, antaranya Hujjatul Islam. Hujjatul Islam, hujah lah, mana dia orang yang pandai berhujah. Macam tu, Hujjatul Islam Imam Ghazali. Imam Ghazali juga digelar sebagai lautan yang tidak bertepi. Lautan tak bertepi. Bayangkanlah tuan-tuan pergi dalam laut, duduk dalam laut, hanyut dalam laut, tuan-tuan tak nampak pun daratan. Mana daratan ni kan? Mana timur, mana barat? Okay? Macam tu. Itu sebabnya cara kalau kita nak tahu mana timur barat ni, biasanya kalau kapal kan, dia tengok pada bintang. Bintang tu cara dia untuk kita tahu mana timur, mana barat, utara dan selatan.
Tapi zaman sekarang ni orang menggunakan radar, teknologi kan, untuk tahu di manakah. Malahan ada teknologi yang boleh mengukur kedalaman lautan. Macam tu. Dia boleh ukur kedalaman lautan tu. Berapa kilometer dalam laut tu. Okey, berapa jauh. Ada teknologi, dan malahan ada juga teknologi boleh mengesat objek-objek besi ke yang terdapat dalam lautan tadi. Jadi Imam Ghazali ini ibaratkan seperti lautan yang tak bertepi. Ilmu dia sangat luas, sangat tinggi Imam Ghazali ini. Baik. Tetapi jika engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya, dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya Allah, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu itu dalam menuntut ilmu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu kau dengan bermacam-macam tipu helahnya. Nampak tak? Kalau syaitan ni memanglah syaitan ni sifatnya suka menipu. Syaitan ni, kita sebab syaitan, kita tak boleh berkawan dengan dia. Kita berkawan dengan dia pun dia tipu kita. Kita tak berkawan pun dia pun tipu juga. Tipu juga kita. Memang tabiat syaitan begitu. Dia akan cari jalan macam mana nak menyesatkan anak Adam ini. Memang dia dah janji dah kepada Allah Ta'ala. Selagi mana anak Adam tu masih ada nyawa dia, selagi itu syaitan kata aku akan cuba menyesatkan dia. Allah Ta'ala pula jawab, dia kata selagi mana ada nyawa anak Adam tadi, maka aku akan mengampunkan dosa dia. Kalau seorang hamba itu melakukan dosa dan juga maksiat kepadaku, kata Allah SWT, kecuali syirik lah. Kalau syirik memang Allah Ta'ala tak ampunkan. Tapi sekali dosa-dosa besar, Allah Ta'ala Maha Pengampun, dengan syarat hamba tu ingin bertaubat kepada Allah. Macam tu. Baik. So dalam ilmu tu juga, apa tujuan kita untuk ilmu? Mesti kita bersihkan niat kita lah. Di samping itu kita mengamalkan. Okay, kata ulama, dia kata man tafaqqaha wala tasawwafa faqad tafassaka. Man tafaqqaha walam tasawwafa faqad tafassaka. Barang siapa yang fiqh, dia fiqh tetapi dia tidak ada tasawuf, dia lebih pada fiqh, tasawuf tak ada, maka orang ni digelarkan sebagai orang yang fasik. Orang yang selalu buat benda yang fasik. Kenapa? Dia tak penting sangat benda-benda tasawuf. Dia hanya pentingkan benda lahiriat saja. Itu juga kata ulama, man tasawwafa walam tafaqqaha faqad tazandaka. Barang siapa yang tasawuf tetapi tidak ada fiqh. Kan tasawuf ramai lagi. Cerita tentang bab tasawuf, bab sufi ni memang dia hebat. Tapi bila cerita bab fiqh, zero. Tak faham, kerana membatalkan semayang, tak membatalkan semayang, semua dia tak tahu, dia tak nak belajar. Ataupun dia memang tak nak belajar. Kenapa? Dia kata fiqh ni kulit je, dia kata. Fiqh kulit, tasawuf ni isi. Tasawuf ni isi. Jadi dia ambil isi je, kulit tak nak ambil. Itulah ibaratnya. Ada yang golongan begitu tentang dia terus terjerumus dalam tarikat ke, tarikat tu, tarikat ni, macam-macam tarikat ini masuk, tapi bab fiqh habis, hancur. Jadi orang ni tazandaka, ni orang yang zindik, kata ulama lah. Dia kata ulama, orang yang zindik. Tetapi barang siapa yang menggabung keduanya, dia ada fiqh dan ada tasawuf, maka orang ni selamat, insya-Allah. Dia akan selamat. Bisa ada dua, fiqh dan tasawuf. Apalagi kalau ada tauhid. Imam Ghazali ni tuan-tuan, dia dalam bab fiqh kurang. Tapi bukan Ghazali tak faham fiqh. Tak. Ghazali ni dia lebih cenderung kepada tasawuf dan juga dalam bab tauhid. Tauhid dan juga tasawuf ni kelebihan yang ada pada Imam Ghazali.
Dia juga seorang ahli falsafah. Dia juga pakar dalam ilmu balaghah, ilmu mantik pun dia pakar juga. Imam Ghazali. Okey, Imam Ghazali, masya-Allah. Baik, kemudian syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Syaitan tuan-tuan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Maka oleh dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau dan dia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama golongan yang disebutkan dalam ayat yang berbunyi qul hal unabbikum bi akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Surah Al-Kahfi ayat 103 104. Qul, kata oleh Muhammad, hal nak tak aku, mau tak aku, mau tak kamu, unabbiukum, aku nak beri khabar, beri cerita pada kamu, bi akhsari amala, dengan orang-orang yang rugi dalam amalannya. Orang-orang yang rugi dalam amalannya. Allazina dhalla ya'sayhum fil hayatid dunya. Itulah orang-orang yang memsia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka itu merasakan bahawa mereka itu termasuk golongan orang yang berbuat baik. Mereka menyangka diri mereka melakukan kebaikan, tapi sebenarnya mereka terjerumus dalam perkara dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita janganlah termasuk dalam kumpulan begitu. Baik, Nabi SAW bersabda, al-kaithu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut wal ahmaq man ittaba hawahu wa tamanniya Allah. Orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa menghisap dirinya. Orang cerdik, orang sentiasa muhasabah, menghisap dirinya. Dan beramal untuk bekalan negeri akhirat, alam kubur dan sebagainya. Wal ahmaq, orang yang bodoh, orang yang suka mengikut hawa nafsu dia. Wa tamanniya Allah, dan hanya berangan-angan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jangan termasuk dalam kumpulan orang-orang yang bodoh. Bodoh maksudnya orang yang tidak beramal. Dia menganggap dia nak hidup senang dalam syurga, nak gembira masuk syurga, tapi dia malas beramal. Kalau ada malas beramal itu, maka orang itu tak termasuk dalam kumpulan orang yang bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bersangka baik dengan Allah, kan Allah Taala sebut, kan, seseorang itu, aku ini di atas apa sangkaan seseorang itu terhadap diriku. Aku ni, kan, berada dalam sangkaan hamba-Ku terhadap diriku. Kalau sangkaan dia baik, maka baik. Kalau sangkaan dia buruk, maka buruk. Okey? Salah satu daripada sangkaan baik ialah seorang itu mesti beramal dengan amalan kebaikan. Kalau dia tidak beramal amalan kebaikan, jadi sangkaan yang baik itu jadi sia-sia je. Tak guna dia bersangka-sangka baik. Dia mesti, kalau sangkaan baik, mesti dia beramal. Macam tu. Baik. Katakanlah oleh Muhammad, maukah kamu aku kabarkan kepada dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian dalam usaha mereka, iaitu orang-orang yang mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka telah berbuat baik. Dia menyangka dia buat baik, tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya dia mensia-siakan dirinya lah. Salah satu mensia-siakan diri, dia tak ada amalan. Malas, contoh malas sangat beramal. Kalau bab sembahyang dia malas sangat nak solat. Tak tahulah apa benda jembalang atas kepala otak dia. Kat tengkuk dia tak apa benda hantu atas tengkuk kan. Tak apa benda syaitan duduk kat tengkuk dia. Jadi dalam bab sembahyang ni dia suka melewat-lewatkan, duduk-duduk, baru nak solat.
Orang yang ujung-ujung suka sembahyang ujung-ujung ni, sebenarnya mereka tidak ada bersangka baik dengan Allah. Kalau sangka baik dengan Allah, dia akan solat di awal waktu. Gitu. Baik. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajar kau akan kelebihan ilmu dan darjat para ulama, dan dia mengajar kau beberapa kelebihan mencari ilmu yang disebut dalam hadis dan juga perkataan para ulama. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan kau daripada seumpama persabdaan Nabi SAW yang berbunyi, man izdada ilma walam yazdad uda walam yazdad minallah illa bu'da. Man izdada ilma, barang siapa yang bertambah ilmu, walam yazdad uda, tidak bertambah petunjuk. Tak bertambah petunjuk maksudnya malas beramal. Malas beramal. Walam yazdad minallah, dan saya tidak bertambah ia daripada Allah illa bu'da, kecuali dia jauh. Kecuali dia jauh. Bukan semakin dekat mata, semakin jauh. Kenapa? Dia malas beramal. Okay. Kemudian saya pernah dengar ada satu syair, Syekh Abu Nawas, tak silap saya. Abu Nawas, kan? Yang maksudnya wa kulli ilmin bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qablihi 'abdul wasan. Wa kullu alimin bi ilmihi lam ya'malan. Setiap orang yang alim dengan ilmunya tidak beramal, mu'azzabun, kan, min qablihi 'abdul wasan. Mereka akan diazab dahulu. Mereka akan diazab dahulu sebelum daripada orang yang menyembah patung berhala. Kata Syekh, sebelum menyembah patung berhala, dia akan diazab dulu. Dan ada pula satu riwayat menyatakan bahawa, satu riwayat menyatakan bahawa di akhirat besok, kan, ada satu golongan, ada seorang lelaki. Dari sini hadis disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam riwayat itu nyatakan bahawa ada seorang lelaki, tuan-tuan, dia satu hari dalam waktu dia dicampak dalam neraka. Ketika dicampak dalam neraka, tuan-tuan, segala penghuni neraka tadi, kan, takjub dengan dia. Kenapa takjub? Kerana bila dicampak itu, dia punya perut tu terburai. Perut dia terburai masuk neraka. Kemudian dia berpusing-pusing. Berpusing-pusing sama seperti himar ataupun keledai yang memusing akan kisaran gandum. Akan kisaran gandum. Berpusing-pusing macam gasing. Kan? Dah dicampak dalam neraka, lepas tu perutnya terburai. Lepas tu dia berpusing-pusing macam keledai yang memusing tempat kisaran gandum. Okey. Kemudian penghuni neraka pun berkumpul, kan? Tengok dia keadaan tadi. Dan masing-masing pun takjublah tengok lelaki yang keadaan berpusing-pusing tadi lah. Dan di kalangan penghuni neraka tadi kenal lelaki itu, ada yang kenal. Maka di kalangan penghuni neraka tadi pun bertanya lelaki tadi, bukankah tuan dulu, dia kata, orang yang banyak mengajak benda baik dan banyak mencegah benda yang tak baik? Betul, kata lelaki itu. Aku banyak mengajak orang buat baik, tapi aku tidak melakukannya. Dan aku juga banyak melarang orang buat jahat, tetapi aku yang membuat dia. Beginilah keadaan diriku, kata lelaki tersebut. Mana? Ini nak sebut kepada kita, tuan-tuan, antara bentuk balasan orang yang malas beramal tu, macam itulah keadaan dia, insya-Allah. Maksud tidak beramal ni, tuan-tuan, memang dia malas beramal, bukan sebab-sebab tertentu yang menghalang dia. Ada juga kadang-kadang, tuan-tuan, kita ada sebab-sebab tertentu yang menghalang kita beramal. Disebabkan kita tak beramal benda tu, kita sampaikan orang lain mengamalkan, dapat pahala juga, betul tak? Kita tahu ilmu tu banyak kebaikan dia, tapi kita nak buat mungkin kita tak sanggup.
tak ada kekuatan kita nak buat, maka kita sampaikan pada orang lain, ilmu tadi orang lain pula mengamalkan dia, kita pun dapat pahala. Yang masuk neraka tadi ni, si orang ni memang malas beramal, betul lah. Dia suka mengelat selain kita kan, suka mengelat, suka cari-cari benda yang menyebabkan dia malas beramal. Gitu. Sengaja buat macam tu. Okey. Kemungkinan orang itulah yang akan masuk dalam jadi. Baik. Baik. Jadi hadis dari riwayat daripada Abu Mansur Ad-Dilami dalam kitab Musnad Al-Firdaus dengan sanad yang lemah. Petikan daripada kitab Ihya Ulumuddin juzuk pertama muka surat 75. Ini dalam bab orang kata ilmu dan ulama ni. Dan syaitan juga melupakan engkau dengan sabdaan Nabi yang berbunyi, asyadun nas azaban yaumal qiyamah alim lam yanfa'ullah bi ilmihi. Asyadun nas, bersangatan manusia nisbat azab. Bersangatan manusia nisbat azab yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Alim, iaitu orang yang alim, lam yanfa'hu Allah, yang tiada memberi manfaat akannya ilmunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu tadi tak ada manfaat dah. Ajarkan ke orang pun tak ada, dia beramal pun tak ada. Dia suka dalam keadaan dia jahil macam tu. Ataupun ilmu tu hanya sekadar nak menunjuk-nunjuk kat orang lain. Aku dulu mengaji ni. Aku dulu belajar banyak kitab, khatam dah. Berpuluh kitab aku dah khatam. Tak ada orang yang lebih alim pada aku lagi dah. Kan? Tak ada orang lebih tahu daripada aku. Akulah orang yang paling alim. Di Negeri Sembilan ni lah. Di Negeri Sembilan ni lah contohlah. Okey. Dia dah timbul perasaan ujub dah tu. Ujub, kan, takabur, riak. Jadi jangan ada sifat-sifat begitulah pada diri kita. Kita kena jadi, kalau kita berilmu, kena jadi ibaratkan seperti pokok apa tuan-tuan, yang semakin tunduk semakin berisi. Pokok padi kan, pokok padi. Kita kena jadi seperti pokok padi. Semakin bertunduk semakin berisi, semakin tunduk semakin berisi. Bukan semakin tunduk semakin menegak. Semakin menegak semakin menegak. Okey, tak boleh macam tu. Ini kena ibarat macam pokok padi lah. Ilmu kita semakin bertambah, semakin tawaduk kita lah. Cakap pun kan kena tapis-tapis bila cakap. Kena kawal cakap. Ni tak kawal ni susah ni tuan-tuan. Kalau dia bercakap tuan-tuan, ada je orang terguris perasaan dia cakap lah. Ni orang ni kena betulkan. Kena betulkan. Dia punya alignment tu dah jauh lagi tu. Alignment dia kena pergi alignment dan balancing sekali lah. Macam tayar kan, tayar kereta tu, kalau kita bawa tayar tu dah melilau ke sana melilau sini tuan-tuan, eloklah pergi kedai tayar tu buat alignment dan balancing sekali lah. Timbang balik tayar tu. Jadi orang yang ilmu bertambah tapi cakap tu belagak kan. Kalau dia cakap tu, siapa yang tak gurih hati? Semua tu gurih hati kalau cakap. Dia belagak je kan. Orang ni memang sesuai lah, pergi alignment balik lah, setting balik. Kalau kita kata nak kata campakkan dalam tong tahi, tak sesuai pula kan, kasar lah cakap kan. Cakap kasar pula kita kata. Okey, baik itu kembali lah insya-Allah. Baik, Nabi SAW selalu berdoa mengajarkan tentang umatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yafa' wa min qalbin la yasha' wa min amalin la yufa' wa du'ain la yusma' wa min du'ain la yusma'. Allahumma, ya Allah Tuhanku, inni sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung dengan Kau ya Allah, min ilmin, daripada ilmu la yanfa', ilmu yang tidak memberi manfaat. Kita minta perlindungan Allah daripada ilmu yang tidak ada manfaat pada kita. Wa qalbil la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Maksudnya hati yang selalu lalai daripada ingat Allah, jarang ingat Allah. Okey.
Wa min amalin la yurfa, dan daripada amal yang tidak diangkat, tak diangkat pada amalan tidak diterima kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a la yasma, dan daripada doa yang tidak didengar oleh Allah. Doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. So kita minta berlindung Allah Taala daripada 4 perkara ni. Pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Kedua, hati yang tidak khusyuk, mana hati yang lalai. Yang ketiga, amalan yang tidak diterima, la yufa', mana tidak diangkat, maksudnya tak terima lah. Dan wa du'a la yasma', dan doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah Taala tak makbulkan doa dia. Okey, kita minta lindung daripada 4 perkara ini. Faham kan? InsyaAllah. Boleh Baik. Dan syaitan juga melupakan manusia dengan sabda Nabi SAW, Maratu lailatul usra bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqarib bin nar. Faqultu man antum? Qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Hadis riwayat daripada Ibn Hibban, daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW dalam episod Isra' dan Mi'raj, Nabi bertemu dengan satu kaum, Maratu Lailatul Asra. Pada malam Lailatul Isra' Mi'raj tadi, Nabi lalu bi aqwamin, dengan satu kaum, taqradu sifahum, mereka itu gunting apa? Lidah. Mereka itu menggunting lidah-lidah mereka. Bi maqarid minna, daripada gunting daripada api neraka. Daripada gunting daripada api neraka. Masya-Allah. Ini yang berlaku dalam Nabi Isra' dan Mi'raj. Dan Isra' dan Mi'raj banyak benda Nabi jumpa. Kan? Macam-macam bentuk. Kan? Nabi tengok dalam neraka, dalam syurga dan sebagainya kan. Macam-macam Nabi jumpa. Antaranya Nabi jumpa ialah kaum tuqradu shifa'uhum bimaqarib minan nar. Kaum yang menggunting lidah mereka dengan gunting daripada api neraka. Faqultu, maka aku berkata, man antum? Mana maksud Nabi, siapa yang berkata ni? Nabi lah. Faqultu, maka aku berkata, mana Nabi berkata, man antum, siapa kamu? Kamu ni siapa ni? Saya tengok kamu ni menggunting lidah-lidah kamu daripada api neraka ni. Qalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi wala na'tihi. Adalah kami menyuruh dengan buat baik, kami suruh orang lain buat baik, wala na'tihi, dan kami tak buat. Kan? Suruh ada tapi dia sendiri tak buat. Dia sendiri tak buat. Sendiri tak buat ni mana memang dengan sengaja dia tak buat. Lainlah kalau sengaja ada halangan-halangan tertentu menyebabkan dia tak buat, itu lain. Dia berusaha nak buat. Ada orang usaha nak buat, ada orang tak usaha. Okay. Yang dimaksud dalam hadis ni, orang tu tak ada usaha pun nak buat. Kalau orang tak ada usaha nak buat, tu dah ada kebaikan dah untuk dia. Dia dah usaha buat tapi tak jadi buat, tetap ada kebaikan kan pada dia. Ini yang tak nak usaha langsung ni. Tu maksudnya wala na'tihi, dan kami tak mendatangkan dia. Mana? Tak buat benda tu. Wa nanha 'anil syarri, dan kami mencegah daripada buat jahat. Wa na'tihi, dan sedangkan kami buat. Kami buat maksudnya dia sengaja buat. Dan dia tak nak usaha supaya jangan buat. Contoh dalam bab mencuri ke, merompak ke, berzina ke, menipu dan sebagainya. Dia tak pernah usaha pun untuk jangan buat, tapi masih lagi dia terjerumus dalam benda yang nak buat, dan dia memang dia suka kalau buat benda tu. Jadi orang ni memang sesuai lah, dia masuk dalam kumpulan ini. Jadi orang ini diibaratkan seperti dia menggunting lidah mereka itu dengan gunting daripada api neraka. Faham tadi? Boleh? Dia tidur. Baik, maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku daripada tipu muslihat syaitan, dan janganlah engkau tunduk pada tipuannya. Masya-Allah.
Jangan kita ni duduk tertipu dengan syaitan, dan jangan pula tunduk pula dengan tipuannya. Kerana syaitan ni sangat licik. Dia sangat licik, sangat cerdik. Dia berusaha lah sedaya upaya. Kalau subuh tu kan, daripada solat subuh, nak bangun subuh tu, sampailah kita solat pun masih dia nak kacau lagi. Masih nak kacau kan. Nak bangun subuh satu hal tu, dia kacau kita. Dia ada 3 simpulan. Kalau sebut ada 3 simpulan yang menyimpul, membelit orang yang ketika nak bangun subuh tu. Dia belit. Kalau dia berjaya bangun, maka terbukalah belitan yang pertama. Kalau dia berjaya pula, kata untuk mengangkat wuduk, angkat wuduk hamba tadi kan, maka terbukalah bilitan ketiga. Pernah berjaya pula solat, maka terbukalah bilitan yang ketiga. Keempat, ketiga lah. Dia 3 begitu je. Macam tu. Tapi dalam solat pun masih kacau dia tak? Dia semua nasi nak kacau lagi tu. Tu kerja syaitan ni. Kacau. Sampailah kita habis solat. Macam tu. Kerana memang tugas dia begitu. Mengacau kita. Baik, syaitan sangat pandai memerangkap engkau. Mana dengan menyetujui engkau mencari ilmu, padahal sebenarnya ia telah memperdayakan akan diri engkau dengan memisungkan niatmu. Nampak? Semana kita kembali pada niat tadi. Apa tentang niat untuk belajar? Apa tujuan mengaji? Apa tentang beli buku? Tentang beli kitab? Apa tujuan beli kitab? Kan? Okey. Misi niatlah kerana Allah Ta'ala untuk menghilangkan kejahilan, nak mengaji. Maka celakalah bagi sejahil sekali celaka kerana dia tak mau belajar, dan celaka bagi si alim 1000 kali celaka apabila dia tidak mengamalkan ilmu dia. Jadi orang yang jahil pun celaka sebab dia malah mengaji. Dia tak nak mengaji, tak nak usaha nak cari ilmu. Yang kedua, orang beramal pun juga celaka juga. Sebab apa? Sebab dia tidak mengamalkan ilmu yang dia tahu tadi. Macam tu. Sebaik-baiknya ilmu yang kita dah tahu tu kenalah beramallah. Mastata'tum, beramallah semampu yang kamu boleh. Ma amartukum, kata Nabi, ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahakum pantahu. Apa saja aku perintahkan, maka cubalah kamu buat tu dengan semampu yang kamu boleh. Dan apa yang aku tegah, kata Nabi, maka naklah kamu tinggalkan apa yang aku tegah. Apa yang aku suruh, cubalah buat semampu yang kita boleh. Dan Nabi juga pernah bersabda, sebaik-baik amalan itu ialah kekal walaupun sedikit. Sebaik-baik amalan itu ialah kekal walaupun sedikit. Macam tu. Tapi kalau benda wajib, jangan sedikit. Ustaz, boleh tak sembahyang zuhur 4 rakaat saja? Kerana Nabi kata sebaik amalan itu sedikit tetapi kekal. Itu memang nak kena tubir apa tu. Itu memang nak kena luku kepala tu kan. Kita kena faham dalam mana kekal sedikit tu. Maksudnya dalam ibadat-ibadat sunat gitu. Ibadat-ibadat sunat walaupun sedikit tapi kekal kita buat. Terusannya tu terlebih baik daripada kita buat banyak tapi habis kosong, ataupun hanya angat-angat ti ayam je. Mula-mula tu kau main lagi kan, tapi lepas tu dah hilang langsung habis. Habis macam tu. Baik. Sama juga dalam mengaji bahasa Arab. Bila nak mengaji bahasa Arab tuan, semua kan setuju tak? Setuju. Kan carilah lagi. Dapat 30 orang mengaji bahasa Arab. Okey. Mula-mula tu kehadiran penuh 30 orang. Masuk minggu kedua dia dah mula kurang. Dia dah mula kurang. Dah 30 dah tinggal 25 orang. Okey. Masuk minggu yang ketiga pula. Okey. Daripada 30 tu dah tinggal 20 orang. Masuk seterusnya. Daripada 30 tu dah tinggal 5 orang.
Okey. Dan seterusnya Ustaz, saya seorang je lah. So kita tutuplah kelas kita ni sebab dah tak ada orang lagi. Dah tak ada orang nak mengaji. Nampak? Tinggal Ustaz seorang je. Jadi yuran guru pun tak boleh nak bayar. Tak boleh. Kalau ramai pelajar boleh bayar yuran guru kan soal sikit. Jadi orang yang tak datang tu dah tak dapat dikesan lagi. Bila tanya, semua jawab senyap. Kenapa kau tak datang haji? Kenapa salam? Senyap ke? Tak jawab. Okay? Tu mengaji ni kena istiqamah, kan tak? Kalau tak istiqamah, memang habislah tu. Kena semangat tu kena kuat. Kalau semangat tak kuat, habis. Sama juga kalau kita mengaji universiti pun, kita mengajar universiti nak buat master ke, nak buat degree ke, kan? Terutama sekali orang watai macam kita ni, kita ambil PJJ tu tak? Kalau semangat kita tak kuat, memang tak dapat buat ijazah pun. Sekuat jalan je. Ramai yang macam tu sekuat jalan. Dia semangat dia sekejap je. Tapi lepas tu dah dengan bagai-bagai dugaan nak pergi lagi satu masa lagi. Paling tidak pun 1 sem je dapat. Sedangkan ijazah mesti ada 8 sem. 1 sem pun dah hancur. Apa lagi nak habiskan 8 sem? Masya Allah tuan-tuan, mesti semangat kena kuat. Tak kuat semangat, Masya Allah. Okey, sampai situ Dan ketahuilah bahawa manusia dalam ilmu itu terbagi pada 3 keadaan. Sampai situ. InsyaAllah akan datang sama lagi, pertama, kedua dan ketiga. Wallahu alam. Masih dari 4 mukadimah lagi. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangan malam ini, insyaAllah akan dapat mendapat bersama. Okey, saya buka soalan kalau ada. Boleh saya tutup. Tak ada? Tak ada itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-sadiqa ma'al taqabbala askan halalan barakatan katsira wa ziyadatan ya alim lana qulubana bil iman fataka wa ta'arifin Allahumma faqina bidik Allahumma faqina bidik Allahumma ijma'na hatta jama'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma rabbana ta'ala bainana wa baina qawmina bil haqq Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain istajaba laha ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim.